Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dulu saya serahkan pada saya. Okey, kita boleh start sekarang kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Okey, harap-harap semua sihat Semua dah sarapan tadi? Dah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah baru. Alhamdulillah, harap-harap ni lah boleh tahan lah. Okey, so pagi ni kita akan buat kelas lah. Sepatutnya saya nak buat untuk mesin sebab kamu dah potong besi kan. Tapi apakan daya, dah musim PKP ni. So terpaksa kita holdkan dulu. Okey, hari ni saya loncat kepada satu subjek yang baru lah. Subjek untuk welding. Di mana sepatutnya kita akan pecah pada dua grup lagi sepatutnya. Sepatutnya separuh akan jalan mesin, separuh lagi akan jalan welding. Jadi disebabkan yalah kita ada masalah ni, coronavirus ni, jadi terpaksa kita skipkan dan kita akan buat yang mana yang saya rasa lebih mudah lah. Lebih mudah. Okey, so sekarang ni semua ada nampak slide tak? Semua dah on slide Anggo, boleh? Good, what good. Okey, cantik. Okey, so kita tengok subjek ataupun syllabus kita ni dia dah rangkum tentang welding. Kita akan belajar tentang SMAW. SMAW tu apa SMAW? Shielded Metal Arc Welding Shielded Metal Arc Welding, SMAW. Simpalan lah. Okey, dia objektif untuk subjek ni kita akan belajar tentang memahami konsep asas simpalan arka. Konsep asas simpalan. Kita belajar konsep asas saja. Kalau kamu cik, saya nak belajar advance lah. Saya bosan lah nak asas-asas ni. Boleh? Tukar kos. Pergi bengkel sebelah, timpal. Tu dia belajar tentang lebih mendalam tentang simpalan arka. Kat sini kita belajar basic. Okey. Kemudian memahami teknik asas simpanan arka dengan baik. Kemudian membuat aliran kumai dengan baik. Kemudian menghasilkan aliran kumai dengan baik. Semua mesti kena dengan baik lah. Okey, so next. Next page. Okey, pengenalan. Secara amnya proses simpalan arka ni adalah proses simpalan yang melibatkan pemanasan atau peleburan logam asas oleh arka elektrik. Dia mesti kena ada arus elektrik. Tak kisahlah sama ada digunakan arus elektrik AC ataupun DC, alternating current ataupun direct current. Tapi dia mesti memerlukan arus elektrik. Okey, arka elektrik terbentuk apabila berlaku perbezaan voltan arus elektrik antara salutan logam hujung elektrod dengan permukaan logam asas. Arka yang terbentuk akan menghasilkan haba yang tinggi untuk meleburkan logam asas dan hujung elektrod membentuk satu kolam leburan. Dia akan berbentuk satu cairan. Bila dia touching, dia akan bentuk satu kolam cairan, kolam leburan. Panggil kolam leburan. Suhu yang terhasil daripada proses ini menyangkau 3,900 ke 4,000 lah, lebih kurang 3,900 ke 4,000 degree C. Kalau kamu rasa kalau pemanasan air mendidih tu cuma berapa degree? Air mendidih berapa degree C? 100 betul? Air mendidih. Yang ni kita gandakan lagi sampai 3,900 darjah Celsius. Okey. Yang ini penting saya nak kamu bukan hafal lah, tapi saya nak kamu faham pengenalan ni. Sebab apa? Kadang-kadang dia akan ditanya dekat dalam exam ataupun dalam ujian, dia akan tanya, cuba ceritakan tentang pengenalan tentang arka. So kamu boleh nyatakan dekat sini lah tentang suhu dia, tentang perbezaan voltan, apa yang terbentuk, apa yang berlaku, kemudian dia mesti melibatkan apa oleh arka elektrik. Mesti kena tahu yang tentang pengenalan ni. Biasanya exam dia akan ada tanya. Biasalah, kalau tak ada tu kira nasib baik lah. Okey,
So next. Okey, sebatian kolam itu akan membentuk kumai. Kumai yang disaluti oleh satu lapisan lagi sebagai jerman. Jerman ni maksudnya satu lapisan atas lah. Okey, kalau kamu tengok yang ni sebenarnya dia dah bentuk kumai. Ni bentuk kumai lah. Nampak? Nampak tak? Okey, ni kumai. Kemudian jerman ni dia punya atas dia ni. Dia kena salut. Sekejap Sekejap. Okey, yang bisa tunjukkan yang ni kumai. Kita panggil dia kumai ni. Welding yang terbentuk setelah kita welding tadi ni, ini adalah kumai. Nampak? Angguk sikit. Okey, cantik. Sebab saya tak tahu kamu ni dengar ke ataupun buka cerita lain ke. Kan? Okey. Sebelum kita ketuk ni, dia ada satu lapisan lagi. Itu kita panggil dia jermang ataupun slug dalam bahasa Inggeris dia. So kita kena ketuk dia, lepas tu barulah terhasilnya kumai. Ni yang mencantumkan antara logam lah ni. Dia punya kumai ni terhasil Okey, kita teruskan lagi. Okey, gambaran ilustrasi bagaimana peluburan kimpanan arka terjadi dalam proses kimpalan. Nampak dekat sini dia ada ceritakan tentang apa tu, slug. Slug yang saya cakap tadi tu. Slug ni bermaksud lapisan yang meliputi metal ni. Kemudian dia ada arc, dia ada welding pool. Ni kolam cairan ni kat sini. Ni kolam cairan ni yang merah ni. Ni kolam cairan. Benda ni sebenarnya penting untuk apa tahu? Kalau kamu nantilah masa kamu amali nanti, kalau kamu tengok kolam cairan ni, kalau arus yang kamu gunakan kamu tak set dengan baik, kolam cairan ni dia akan boleh membesar lah. Kalau besi tu nipis, dia membesar, lepas tu dia akan bocor. Dia terlalu panas. Dia akan bocor. Tu yang kadang kita welding besi bocor kan. Tu sebabkan dia. Okey. Ni dia punya kalau boleh ni kamu kena baca sikit kena faham sikit sebab ada soalan ni saya ni. Kalau ada soalan keluar kamu boleh nyatakan kat sini lah. Okey, next. Ni dia perkara penting sebelum memulakan kerja kimpalan. Saya rasa semua dah arif lagi bijaksana kot bab safety ni. Kan sebab Tori menggegas semua pun terror ni. Pakai safety tak Tori? Menggegas semua pakai safety kan? Pakai ke? Okey, yang pertama mematuhi garis panduan keselamatan telah digariskan, kemudian digaris pandukan, kemudian memakai pakaian bersesuai dengan kerja bengkel. Okey. Prepare yourself for a hot work. Okey, maksudnya dekat sini bila kamu buat kerja welding, dia berbeza dengan kamu buat kerja menggegas. Tori menggegas okeylah, kamu just gunakan PPE apa untuk menggegas? Kamu gunakan Google, lepas tu kamu gunakan, ada yang gunakan glove, kemudian safety boot. Tu biasa, tu kerja menggegas. Dia tak perlukan ni. Tapi bila kamu melibatkan benda yang panas, peralatan dia pun akan jadi bertambah. Kalau kita tengok checklist yang ditunjukkan ni dalam slide ni, kita tengok start pada atas tu dia ada welding cap. Itu pasal kalau kau tengok geng-geng welding dia ada topi macam baby tu kecil tu. Kan? Tu sebenarnya bukan dia saja-saja dia beli saja dia pakai. Macam nak buat poyo benda ada welding ni poyo dia pakai cap tu kan. Dia sebenarnya untuk melindungi kepala kamu tu. Sekiranya berlaku dia punya sputter tu. Sputter tu benda yang terpercik daripada kamu welding tu. Sputter tu dia memantul-mantul. Dia meloncat-loncat masuk atas kepala. Kalau kamu tak ada cap, dia boleh menyebabkan melecur lah. Tapi kecil je lah, sikit je. Kemudian dia ada dust mask untuk abuk. Biasanya kita gunakan yang kalau boleh gunakan mask yang boleh tahan asap lah. Dia boleh kalau dia kadang welding tu asap banyak, so dia boleh cover. Kemudian dia ada gunakan baju welding. Dia berbuat daripada kulit kan. Kalau dekat bengkel kita gunakan apron.
Okay, kalau apron masak kat dapur rumah tu memang padah lah, memang tak jadi lah, memang berlubang-lubang lah. So kalau cadangkan kalau dekat rumah kamu tu, kalau mak kamu nak beli apron yang baik, beli yang kulit welding ni. Dia kulit. Cakap mak kalau mak nak gunakan yang baik punya apron ni, saya cadangkan mak beli yang welding punya. InsyaAllah kalau kena panas ke, dia boleh cover lagi. Okay. Sebab nak raya ni nak masak kuih kan. Okay, kemudian kita ada seluar panjang ni, seluar long pant ni, seluar panjang ni biasalah. Kamu kena pakai seluar panjang lah. Memang tak ada lah orang pakai seluar pendek pun gila je pakai wedding pakai seluar pendek. Kan? Lebih baik gunakan seluar jean. Tapi masalahnya kalau kat LP ni pakai seluar jean macam pelik sikit lah. Memang tak boleh lah. Tapi kalau boleh, kalau kain seluar ni pun cari yang tebal lah. Untuk kerja yang heavy duty ni kain, selain daripada seluar jean, dia ada bagi jenis kain yang tebal. Okay, kemudian dia ada kasut boot. Okay, kasut boot. Kemudian ada safety glass, ada welding helmet. Kemudian welding helmet yang kita guna ni yang biasa punya lah. Kalau yang sepatutnya, yang baik punya, dia boleh apa, dia bila kita spark tu dia auto, dia akan gelap. Dia auto punya. Tu kan saya beli dulu pun RM80. Jadi kalau kamu minat welding, bolehlah beli satu kat Shopee. Okey, kemudian welding helmet, welding glove. Okey, welding glove ni mesti yang kulit lah. Kalau boleh dia mesti yang panjang punya. Yang lebih daripada kita punya apa nama tu? Pergelangan tangan tu. Dia lebih sikit. Tapi tak sampai ke siku lah. Okey, kemudian leather apron dah siap. Okey, apron kulit ni, kemudian leather spart. Okey, dia pakai pad ni. Okey, next. Okey, setakat ni ada apa soalan? Kalau pakaian ni boleh gunakan untuk COVID-19 tak? Untuk COVID-19 yang boleh dipakai dekat sini banyak juga. Glove, safety glass ni boleh pakai. Lepas tu safety helmet ni pun boleh pakai. Saya rasa boleh lah semua ni suit ni. Cuma dia tak sesuai yang dia buat pada kulit kan. Kalau dia buat pada macam plastik tu mungkin okey sikit lah. Ringan lah. Kalau nak bawa benda ni pergi frontliner untuk COVID-19 berat lah. Bukan berpeluh lagi lah. Ingat. Aduh. Memang kurus lah. Sebab dia kulit kan. Okay. So kita ke next page. So tak ada soalan Okay, ini adalah komponen-komponen untuk shaded metal arc welding ataupun kimpalan arka. Kita start pada atas tu. Dia mesti ada workpiece or base metal. Workpiece ataupun base metal. Maksudnya metal ataupun plate yang kamu nak gunakan untuk welding. Itu wajib lah. Kalau tak, kamu nak welding apa? Kemudian dia ada electrode. Kalau kita tunjuk ni dia nampak kemudian kat sini welding base metal. Kemudian second dia ada electrode. Electrode ni memang penting jugalah. Kalau tak ada electrode ni kamu nak pakai apa? Besi apa? Memang tak jadilah sebab dia kena khas untuk electrode saja. Okey, yang tempat pemegang ni. Ini untuk pemegang electrode ni kita panggil electrode holder. Pemegang electrode. Semaju dia. Okey, kemudian dia mestilah ada electrode lead cable Dia tak ada wireless ni. Confirm memang tak ada lah wireless. Dia mesti kena ada kabel. Okey. Kabel ni dia ke positif lah. Nantilah kita akan sambung nanti untuk kod pada electrode ni. Dia ada kod-kod dia untuk oscillating ni. Okey, kemudian kita tengok welding table. Welding table ni meja lah. Dia sebenarnya table ni kalau kamu buat untuk plate-plate yang ni boleh lah. Tapi in case kalau untuk kerja-kerja yang besar ataupun
bukan plate ataupun kamu nak join tiang dan sebagainya, dia tak perlu pun untuk table ni. Dia just kamu clampkan dia pada plate yang kamu besi yang kamu nak weld tu je. Tapi kalau dekat sini dia buat atas meja untuk senangkan kerja, dia clampkan pada ni je lah, negatif ni. Okey, kemudian workpiece connection clamp. Okey, workpiece connection clamp. Ini benda yang wajib ni, connection clamp ni. Dia clampkan pada meja yang besi Atas ni kadang-kadang dia bawah ni dia kayu, tapi atas plate ni dia besi. Atas meja ni dia besi. Jadi kalau atas ni kayu, dia clamp pada kayu, tak jadi apalah. Serupa sampai tahun 20-50 pun benda tu tak akan jadi kimpal punya. Dia mesti plate ni dia besi, dia bersambung kepada besi kepada base metal tadi tu yang kamu nak welding tadi tu. Okey, kemudian ada workpiece lead. Lead ni dia punya kabel lah. Ada kabel lah. Kemudian dia ada mesin, arc welding power source dekat sini. Kemudian dia ada satu wire input power lead cable, kemudian dia ada plug to power source. Ni mesti ada lah. Biasanya kalau welding ni tak hidup, kita akan check daripada punca kuasa ni, power source ni. Kita check onkan dia kat sini. Lepas tu second kita pergi ke mesin, tengok pada mesin on tak switch dia, kita onkan ke mesin. Tapi tu biasa dia ada on off button lah. Lepas tu kalau dia dah on, ada lampu, ada indikator dia. Lepas tu baru kita boleh weld lah. Okay. So ini komponen-komponen asas ni perlu kamu tahulah. Nanti kalau kita dah habis PKP ni, kalau nak buat amali saya akan tanyalah. Kalau tak tanya, tak dapat, tak boleh buat lah. Sebab buat apa nak buat benda yang dia tak tahu kan. Okay. Kemudian kita sambung lagi electrode specification. Okay, ni kita ambil secara basic sebab dalam nota pun ada. Dalam nota pun dia ada terangkan tentang electrode. Ni saya ambil basic je. Okay. Elektrod kimpal alga pelindung semau adalah jenis elektrod bersalut lakur. Okey, maksudnya dekat sini dalam elektrod ni dia ada salut lakur. Macam ni kalau saya nak ni, nak nampakkan gambar ni. Nak tunjukkan dia orang ada kod kat sini, salut lakur dia ni. Kecil kan ni? Oh, okey. Okey. So kalau nak tunjuk yang slide tadi, kecilkan yang ni Okey. Slide tu tadi mengarikkan. Kalau kita tekan ni, nampak sini yang kawan. Kecilkan sini. Okey, boleh tu. Sorry ya. Okey. So ini adalah elektrod kimpalan arka pelindung. Dalam bahasa Melayu elektrod kimpalan arka pelindung sebab dia shielded. Shielded ni pelindung lah. Ni pelindung. Adalah jenis elektrod bersalut lakur. Ia terdiri daripada berbagai jenis bergantung kepada jenis logam dan kandungan salutan elektrod. Kandungan salutan elektrod. Okey, dekat sini kalau kamu tengok yang bahagian luar ni, ni semua dia dah bersalut. Yang ni dia tak bersalut. Dia kena bersalut. Kalau kamu jumpa welding besi batang ni, dia bukan jenis mau lah tu. Dia mungkin jenis TIG ataupun gas. Kalau yang bersalut ni biasanya khas untuk arka. Okey, ia terdiri daripada berbagai jenis bergantung kepada jenis logam dan kandungan salutan elektrod. Dia bergantung. Okey, fungsi salutan. Okey, kita nak tengok ni fungsi salutan ni. Salutannya ni, apa kepentingan dia ni? Okey, dia menghasilkan gas pelindung, kemudian menghasilkan sangga, menstabilkan arka dan melindungi campuran untuk ciri-ciri khusus pengguna. Okey, itu pasal dekat sini bila kita touching benda ni dekat plate. Kita touching dia dekat plate. Bila kita touching dia, so dia akan hasilkan asap gas tu. Gas tu dia akan melindungi besi yang tengah ni. Dia akan melindungi besi yang tengah ni daripada oksigen lah, udara daripada luar. Okey. Okey, kod elektrod. Kod elektrod boleh dikodkan mengikuti sistem penomboran seperti E6010. Mana kita nak cari kod 6010, E6013, E7016, E718 ni? Secara urut nama mempunyai pengertian tertentu. Contoh E603. Okey.
Contoh E603 ni pada tangan saya ni. 603. Mana dah dapat kod dia ni? Kod dia ni dapat ni dekat sini, dekat pangkal ni. Kalau kamu pegang electrode holder dekat sini, kat bawah dia sikit ni, tu dah nombor dia. Okey. Saya akan tunjukkan kalau nampak lah nampak? E6013 nampak 603 ni kod dia dekat sini. Apa pentingnya kod ni? Penting. Jangan main belasah je. Okey, E bermaksud dia punya elektrod lah. E elektrod. Okey, kemudian 60 kekuatan tegangan dia. Kita bagi strength dia lah. Kekuatan tegangan dia 60 ni bermaksud 60K PSI, pound per inch. Maksudnya tegangan dia tu. Kekuatan dia. Okey, kemudian E601. Satu ni dia punya kedudukan kimpalan. Bermaksudnya dia boleh, kedudukan kimpalan ni dia boleh mungkin overhead boleh, bawah boleh, dia semua. All position kita panggil dia. Semua position dia boleh. Semua position. Maksudnya yang biasanya selalu orang pakai jenis 603. Dia lebih kurang pada multi-purpose lah, senang. Okay, so kemudian jenis arus. 3 ni jenis arus 6013, 3 ni jenis arus. Okey, arus yang pertama kalau kamu buka dalam nota yang diberikan SEM1 tu, Cik Al ada forward kamu nota kan. Yang pertama dia panggil DCEP. DCEP maksud direct current electrode positive. Yang pertama, yang kedua DCEN direct current electrode negative, kemudian AC. Apa perbezaan dia? Nanti kita tengok perbezaan dia. Tu antara dua current yang ni. Dalam nota ada dia terangkan Okey. Okay, so kita ke next slide. Okey, bentar. Cal, ni kalau besarkan lah. Tak apa. Okey. Boleh. Ya, saya besarkan. Okey. So nampak besar Okey, cara-cara memegang pemegang elektrod dan cara-cara memulakan arka. Okey. Kalau kamu tengok cara dia pegang ni, ini dah macam orang nak main kayu golf ni. Tapi ni untuk mula-mula okey. Untuk beginner lah, macam kamu mungkin kena pakai dua sebab kamu jarang bumping lagi lah PKP ni. Bangun tidur tak ada buat apa, melengkok tu tak ada senam, tak ada apa. Sepatutnya sebelum kamu nak gunakan mesin welding ni, sebelum memulakan kerja-kerja welding ni, saya nak kamu bumping dulu sepatutnya. Itu pasal bumping ni bukan denda sebenarnya. Sebenarnya untuk melatih tangan kamu tu supaya tak jadi macam Parkinson. Menggigil gitu welding ni nanti. Dia mesti stable, mesti steady. Dia tak boleh nak menggigil-menggigil gitu. Itu pasal kamu kena biasakan bumping dulu. Bumping supaya kamu punya jari, tangan kamu, lengan tu kuat, stable. Okey, tu cara pemegang dia, nak memegang dia. Kemudian, okey, dua teknik memulakan arka. Okey, dua teknik memulakan arka ni, okey, saya akan tunjukkan. Okey, yang pertama jenis menggoris. Ni bukan goris dah menang ni dia menggoris. Kalau goris dah menang tu tu scammer tu, jangan layan tu. Dia ada menggoris juga. Okey. Yang pertama jenis menggoris ni, bila kamu dah pasang semua peralatan, dah cantik apa semua, safety semua dah pakai, sekarang kita nak start. Menggoris tu macam mana? Kamu start macam ni, dia goreng ni. Masa gini, saya akan tunjukkan. Ini dia touch, naikkan. Dia touch, dia naikkan. Dia goris. Macam ni, nampak tak? Gini gini. Dia ayun daripada sini, dia touch, dia naikkan. Bila dia dah okey, bila dia dah stable, api dah stable, dia touch, terus dia jalan ni. Terus dia jalan. Terus dia jalan. Okey. Itu yang pertama. Kalau sekiranya kalau kamu tak touch, apa terjadi? Kadang rod tak panas dan sebagainya. Dia bila kamu touch tu dia melekat. Dia melekat. Dia tak jadi kolam leburan apa semua tak ada. Dia tak ada spark, tak ada apa. Dia terus melekat. Bila dia melekat, apa akan jadi pada rod? Rod akan, bila kamu tak angkat dia, rod akan jadi panas.
nilai rod jadi panas, dia akan menyebabkan ni, kamu punya salutan ni akan hitam ni nanti ni. Dia tak apa baik lah. Jadi apa-apa pun bila dia nak kena start daripada menggores. Bila dia touch kat situ, melekat, kamu pandailah kamu engage-kan dia, ataupun paling selamat kamu buka kamu punya electrode holder tadi tu, bukakan dia punya clamp dia tu. Clamp dia tu kamu bukakan dia. Supaya dia tak melekat lah. Lepas tu baru kamu boleh cabut dia. Lepas tu start sekali lagi, gores juga. Gores. Bila dia dah okey, lepas tu baru kamu boleh start mulakan dia. Yang second, dia gunakan ketuk. Ketuk. Boleh ke? Bila ketuk, tarik. Ketuk, naikkan. Last kali ketuk, dia api dah stable, dah okey. Lepas tu baru kamu boleh start welding. Kalau kamu ketuk, melekat, belum lagi. Kadang-kadang rod kita ni, dia sejuk. Pasal rod ni kadang-kadang kita nak kena panaskan. Panaskan tu bukan panaskan macam mana. Dia nak rod ni, dia mesti panas. Okay. Next. Okay, 4 perkara harus lebih perhatian sebelum dan semasa mengimpal. Okey, apa dia? Yang pertama M ataupun arus elektrik. Okey, arus elektrik ni penting untuk kita melaraskan dia punya berapa current yang kita kait. Kebiasaannya dekat kotak elektron ni dia dah siapkan spesifikasi dia lah. Kalau 6013 ni lebih kurang dalam rod dia lebih kurang dalam 3.25 mm. 3.25 mm mungkin dia punya M dia ataupun api yang kamu kena laraskan dia tu, current yang kamu kena laraskan tu lebih kurang dalam 90 ke 120. Tengok kedudukan kamu welding macam mana. Okey, kemudian yang nombor 2 yang penting ialah sudut elektrod. Sudut elektrod kamu ni benda penting juga. Sangat penting. Sudut. Tadi api, arus elektrik dah okey, sudut. Nanti kita akan tengok sudut tu macam mana. Kemudian apa lagi kat sini? Okey, jarak arka gap. Dan satu lagi jarak ni maksudnya jarak antara plate dan juga ni. Dia bukan sekati kau mentibai je. Bukan sekati main lekat je garik itu. Tak boleh. Dia ada lekat, bila dah touch dia akan naikkan sikit. Ada jarak. Ada jarak di antara plate dan juga arka. Dia ada jarak dia. Dia bukan terus letak itu je. Wah, sedap lah kalau terus letak je. Kamu boleh buat. Okey, yang keempat kelajuan. Dia punya feed dia lah. Travel speed. Travel speed. Maksudnya kelajuan dia. Kalau kamu expert ni laju je lah. Perang laju je. Kalau mana beginner tu slow. Ada buat ular kat situ lah. Macam-macam bentuk dia akan jadi. Okay. Next. Okay. Tadi yang paling penting. Yang pertama tadi dia kata arus elektrod. M dia. Tengok. Yang pertama pelarasan arus harus disesuaikan dengan jenis elektrod. Kalau elektrod kamu tu jenis saiz dia besar, 4 mm, 5 mm, api dia lagi besar. Kalau kamu pakai 2.6 mm, mungkin api dia kena slow sikit. Perlahankan api dia, laraskan slow. Ingat, gambar nombor 2 dia cakap makin tinggi pelarasan arus maka makin besar pembentukan kumai dia. Makin tinggi pelarasan arus, makin besar pembentukan kumai. Makin tinggi arus, maksudnya lagi besarlah kumai dia. Makin rendah pelarasan arus, makin kecil pembentukan kumai. Saya tak takut yang besar ni. Besar ni saya takut satu je lah. Kalau kamu tak pandai kontrol api dia ni, dia bocor. Satu lagi kolam cairan dia akan dapat lagi besar. Kalau yang terendah ni pula, dia apa akan jadi? Dia kadang-kadang dia tak jadi kolam cairan tau. Plate ni, dia tak tembus pun sebenarnya. Bila kamu welding tu, dia tak tembus pun. Dia tak ada kolam cairan dekat plate ni. Apa yang dia buat? Dia welding tu cuma kedudukan dekat atas je. Dia tak lekat. Sebab kadang-kadang api dia terlalu, arus dia yang kamu setting tu tak betul. Pasal arus ni kadang-kadang
Walaupun dia ada bagi apa nama ni, dia ada bagi contoh kata dia punya table lah. Sekurang-kurangnya berapa kan. Biasanya dia akan ikut kepada kamu punya skill ataupun kamu punya cara kamu welding tu. Contoh kata kamu suka laju, mungkin kamu kena kuatkan api dia. Ataupun kamu suka slow, buat tarik slow pelan-pelan layan. Okey, kamu mungkin slowkan sedikit lah api dia. Dia tak tentu. Pasal welding ni mesin kalau kerja mesin welding ni khas untuk orang tu je. Tapi kalau orang lain pakai dia akan cuit ni, confirm dia akan cuit ni api dia. Lagi kalau mesin gunakan mesin MIG. Dia ikut selera dia. Jadi kalau kamu kerja nanti, kalau mesin kamu gunakan mesin orang, jangan suka-suka kacau. Kena beritahu dulu, tanya dulu, bang saya nak setting apinya. Kalau dia kata okey lah. Kalau tak jangan kacau. Tidak kan berlubang kepala kau nanti ni. Okey. Kita sambung lagi. So setakat ni ada apa nak tanya tak? Tak ada Memang tak ada dah kena mute semua. Okey, kemudian sudut ni yang nombor 2 dia kata sudut elektrod. Sudut elektrod. Sudut elektrod arka rod angle. Okey, ni rod angle ni penting. Sekiranya dia menentukan kamu punya welding kamu ni, bentuk dia. Sudut elektrod yang biasa kita pakai ialah 60 ke 70 degree dari permukaan benda kerja. 60-70 kamu kena agak-agak lah, takkanlah kau nak ambil protector kot. Kena ukur dulu lah, ambil protector, berukur tu. Tak boleh. Maksudnya kamu kena tengok celup protector tu, okey, bayangkan, okey letakkan ni, macam gini agaknya. Lebih kurang 70. Kalau 90 macam ni. 80, 70, 60 sikit, 45 dah sini. Agak-agak lah, agak-agak. Dia tak semestinya nak kena tepat. 60 ke 70. Okey, apa yang dikatakan dekat sini, dia cakap semakin kecil sudut elektrod, semakin tirus pembentukan kumai yang terhasil. Nampak? Semakin tirus. Kata orang tu kurus je. Dia ramping je. Nak kata diet tak diet. Nak kata tak diet pun tak. Dia ramping je kan. Sebab sudut. Itu pasal masa kamu welding nanti sudut ni penting. Jangan ingat senang. Kalau lagi yang mana yang tak pernah pegang elektrod ni, yang tak pernah cuba langsung, memang rasa macam boleh buat lah ni, boleh buat, jangan masak korang nanti. Okey. Sudut So kalau nanti kamu kalau kamu welding nanti kamu tahulah, cik apa pasal saya punya apa nama ni kumai ni kumai saya ni ramping je, kurus je. Maksudnya kamu tahulah sudut kamu tu terlalu apa nama tu, condong lah. Okay, next. Apa dekat sini? Dia kata dekat sini ialah jarak arka. Okay, jarak arka. Jarak arka ni penting. Jadi semua penting lah ni. Jarak elektrod ataupun jarak arka sepanjang mengimpat adalah 2 mm ke 3 mm. Apa tu 2 mm ke 3 mm? Gap dia. Ni yang saya cakap tadi ni. Gap antara plate ni, plate yang kamu nak welding ni nanti ni, dengan arka ni, rod elektrod ni, jarak elektrod ni. Kalau kita rapatlah. Masa kita kena naikkan sikit, jarak dia lebih kurang 2 ataupun 3. Sama juga macam tadi sudut. Kamu takkanlah nak masa tengah welding tu nak ambil pembaris. Cik kata 2 mm. Ambil pembaris. Memang jam lah. Memang apa pun tak boleh. Tak jadi apa nanti. Dia kena agak-agak juga. Dia tak boleh nak kata ni. Maksudnya bila kamu touch dia dah lebur, masa nak jalan tu kamu naikkan lebih kurang dalam 2 mm. Apa yang payah dekat sini dan apa yang rumit bila student yang baru belajar ni, dia tak boleh nak imbangkan. Yang pertama, sudut satu. Second, dia punya jarak gap ni antara workpiece dan juga kamu punya elektrod ni, antara plate ni 2 mm ke 3 mm tu jarak. Dengan kelajuan. Itu biasa. Mesti kadang-kadang sudut dah cantik, tapi bila dia touch tu jarak tak jaga. Speed dia pula. Kadang-kadang jarak dah jaga 2 mm, tapi kelajuan tak jaga, sudut tak jaga. Jadi dia nak kombinasi antara tiga-tiga tu, dia memerlukan apa yang penting? Bukan kerjasama. Dia memerlukan latihan. Itu pasal kita sediakan rod, kita sediakan besi
saya ajar kamu buat lah. Janganlah kamu mengelak-ngelak nak suruh orang wedding nak bagus, nak makan, nak cantik, kamu suruh orang buat kan. Jangan. Kita dah sediakan, buat. Sebab kat sini pengalaman student-student yang saya jumpa, lepas-lepas student ni dia kata dia memang pakai pun welding ni. Jadi kalau kamu kerja nanti kamu nak pakai welding, disebabkan dekat dalam ni kamu tak buat, kamu suruh orang buat, jadi bila time kerja nanti kamu tak buat, nampak sangat kamu ni pembohong aja masa belajar dulu. Jadi buat. Barang kita bagi besi, kita bagi elektrod, kita ajar. Kamu just buat saja. Tak boleh, tak faham, tak reti, saya tunjukkan sampai kamu boleh. InsyaAllah. Kalau tidak, takkan tak jadi ni. Macam geng-geng ni ni. Welding dia cantik ni nampak. Dia ni semua ni kat rumah dia pun tak ada mesin welding. Tapi dia cuba. Potong besi. Welding jadi akhirnya. Alhamdulillah. Okey ni gap tadi. Yang saya cakap tadi gap. Okey, semakin tinggi gap tadi tu antara workpiece dan juga antara workpiece ni dan juga elektrod kamu ni, maksudnya api dia akan jadi semakin kuat. Itu pasal bila api kuat ni dia akan hasilkan apa? Spata tu macam percikkan api lah. Macam kamu grind tu kan, ada spata macam ada bunga-bunga api tu. Dia ada spata. Melompat. Spata ni lah yang akan meloncat masuk dekat dalam seluar, masuk dekat atas kepala, kena tangan dan sebagainya. Pasal safety tu kena jaga. Pakai cap, pakai sukuk haji tebal-tebal ke kan. Jangan pakai serban pula. Serban boleh nak pakai, tapi nanti kalau kena api panas nanti berlubang terbakar pula di raya. Okey. Kalau terlalu kecil api ni, less heat. Api dia memang dia kurang dari segi pemanasan dia kurang. Tapi nanti dia jadi kecil, slow je. Okey. So kita teruskan. Faham semua Saya faham angguk? Angguk, Alhamdulillah. Kau yang tak angguk ni siap. Naik nanti aku kerja kasih kesan kau angguk, betul-betul angguk. Okay. So kita next step. Okay, apa yang dekat sini dia cakap. Okay, perhatikan. Okay, hasil kurma yang terbentuk jarak sederhana. Okay, ni antara ni gap lah tadi ni. Kita masuk pasal gap tadi 3mm ni medium gap, short, ada pendek, ni long, tinggi. Jarak alka tinggi. Nampak api dia pun besar. Jadi dekat kalau kita tengok gambar yang nombor tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni. Dia kecil comel sebab dia gap dia rendah. Ni kalau medium sederhana nampak dia stable, dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat. Ini yang kalau kamu welding ni yang terbaik lah. Okey. So kita sambung lagi. Ada yang nak tepai ke? Minum air ke apa ada? Bulan Ramadan ni, astagfirullahaladzim. Jangan Okey. Tak ada tepai-tepai lah korang ni. Kelajuan. Okey, pertama tadi perkara penting yang perlu kamu tahu. Yang pertama tadi ialah arus, kedua kamu punya sudut, ketiga kamu punya gap, dan keempat kelajuan menyimpan. Nampak? Kelajuan menyimpan adalah disesuaikan dengan keadaan elektrod dan arus. Nampak? Kamu kena sesuaikan dengan elektrod, keadaan elektrod dan arus. M kamu lah tadi, ampage tadi tu. Nampak? Kalau kamu tengok yang gambar yang pertama tu okey ni. Okey ni. Dia punya kelajuan dia cantik. Tapi kat sini pun kalau kau tengok dia kurus sikit. Apa sebab dia? Kan? Mungkin dia tak jaga dia punya kelajuan dia ataupun sudut dia. Kita tengok. Tapi yang lain ni so far so good lah. Kalau macam ni baru-baru welding terus jadi macam ni. Wah. Memang mantap ni. Kalau fast ni terlalu laju. Ni nampak terlalu laju ataupun dia punya sudut dia tak jaga sudut dia. Mungkin sudut dia terlalu condong. Dia kena jadi sini. Ini biasa ni, yang ni memang biasa student biasa je akan buat yang nombor 2 ni. Dia terlalu dia kalut tau. Dia kalut macam mana? Dia bila dia dah jadi api tu dia macam dah apa nak buat dah melebur ni. Apa aku nak buat Apa jadi lepas ni dia jadi macam tak tahulah dia teruja ke ataupun dia mungkin dia tak belum lagi sebab tangan dia masih lagi menggigil. Tu biasa.
Dia akan jadi macam tu. Kemudian yang ketiga ni terlalu perlahan. Bila terlalu perlahan, dia akan jadi kembang ni. Kamu punya kumai ni dia akan jadi besar. Tak sesuai pula nanti. Dia jadi besar. Okey, ni kemudian yang ni welding rod kamu dengan plate pendek. Jadi macam ni. Dekat lah, dah nak rapat dah ni. Yang ni okey nampak, cantik ni. Ni dia jaga jarak, dia jaga gap dia medium. Dia pakai medium ni. Dia serong sudut dia, lepas tu jarak dia lebih kurang 2 atau 3 mm. Dia maintain. Turun. Dia turun sikit-sikit, dia jalan sikit-sikit. Sama dengan sudut dia jaga. Kemudian long. Ni terlalu tinggi. Bila terlalu tinggi tengok sepatu-sepatu ni nampak ni. Ni macam jerawat-jerawat batu ni nampak. Ni. Ini kalau kena. Kalau biasanya kalau wedding dulu, masa saya wedding dulu cangkung, dalam keadaan cangkung. Dia masuk dekat dalam spender. Ni betul. Ni bukan saya cakap bohong. Terus saya cakap kena pakai slow yang tebal. Sebab api ni, sekat slow jean selamba dia boleh masuk. Kalau dia kena atas kepala, sakit. Kalau masuk dalam baju tu memang lagi sakit hati lah. Tapi biasanya dia jarang masuk dalam baju. Okey, kita teruskan lagi Okey, kita dah masuk pula ke punya teknik. Teknik mengimpal. Okey, kita buat balik tadi. Okey, teknik corak mengimpal. Okey, corak mengimpal ni dia ada beberapa cara lah. Dia ada bentuk C, dia ada circular, dia ada bentuk J, square, T, straight, figure 8, zigzag, V, upside down V. Okey. Biasanya yang kita akan pakai ni untuk beginner saya tak nak kamu gunakan corak-corak ni. Kamu tak perlu corak. Kamu just buat satu straight line saja. Mula kamu akan garis satu-satu garisan dekat plate ni nanti saya tunjukkan dekat plate ni nanti kamu buat satu garisan gunakan scribble, lepas tu ataupun kapur, just kamu tarik straight line, straight welding ni kamu ambil, kamu buat satu straight kamu tak perlu buat 8 ke C ke circle ke, tapi tak perlu buat, kamu just tarik saja. Sebab nak biasakan tangan kamu tu. Sebab kalau kamu tarik pun kamu dah menggigil-gigil, nak buat yang circular lah, nak buat yang square lah, T lah, J ni memang dia tak jadi C lah. Kalau C mungkin dia jadi huruf M ke, dia takkan jadi C. Tapi bila tangan kamu ni, bila kamu dah terbiasakan straight tu dah okey, lepas tu baru kamu corak. Itu pasal lah kamu nak kena banyakkan latihan. Welding ni dia bukan pandai belajar teori buat sekali tu pandai, tak. In case kalau macam 3 bulan sekali kalau ataupun sebulan sekali kamu tak buat pun, skill kamu mungkin akan boleh hilang juga. Okey. Biasanya so dekat corak dan teknik mengimpal ni, biasa yang kita akan pakai ialah bentuk bulat ni. Bentuk bulatan circle ni. Kemudian bentuk C. Kemudian biasanya dia orang suka pakai zigzag lah. Zigzag. Ni semua tolak dia tolak. Semua tolak. Figure 8 ni tak ramai yang orang buat ni. Biasanya dia akan pakai circle ni ataupun C lah. C, J ataupun zigzag yang biasa dia orang gunakan. Okey. So next. Sikit lagi ni, dah nak habis dah ni. Okey, kedudukan kimpalan sebenarnya ada 4. Ada 4 kedudukan kimpalan. Tapi kat sini kenapa ada 8? Okey, ni jenis split lah. Dia ada flat position. Okey, dia ada 1F, dia ada 2F, dia ada 3F, dia ada 4F ataupun 1G, 2G, 3G, 4G. Okey, apa beza dia? Yang atas ni dia gabungan 2 plate lah. Bentuk T ni. Kau welding dah sampai apa? Aku welding dah sampai 4F. Wah, maksudnya 4F tu dah overhead dah. Dah overhead dah atas kepala lah. Maksudnya dah memang bunga api je lah atas kepala kau ni. Okey, 1F ni dia flat. Dia tegak. Macam yang kamu nak buat ni nanti ni. 1G lah. Yang pertama, cara yang pertama, tegak. Plate ni rata. Yang kedua, horizontal lah. Macam ni. Yang kedua ni pun kamu buat
flat position 1F nanti kamu buat, horizontal position 2F pun kamu buat. Tu untuk gabung kita bentuk welding T lah nanti, sama dengan kimbi ni nanti. Kemudian kalau yang F ni kamu bawa flat, kemudian kamu horizontal ni kamu tak buat, vertical pun tak buat, wave pun tak buat. Satu lagi dengan kamu kena gabungkan dua, gabungkan dua plate sini. Betul welding di sini. Tu untuk MIG lah. Tapi untuk basic SMAU kamu buat 1F, 2F, 1G. Okey, 1G. Itu kamu buat nanti. So bila ada soalan-soalan yang bertanyakan tentang apakah kedudukan timpalan, kamu buat 4 kedudukan timpalan. 1F, 2F sampai ada 4. Bila kata ada 4, yang nombor 4 tu adalah yang paling master lah, maksudnya dia overhead. Dia plate atas permukaan rata, flat, kemudian horizontal dia baring, kemudian vertical dia menegak, kemudian overhead ni atas. Kalau kamu minat kerja offshore ke bahagian welding, tu ada overhead tu ambil. Okey, tu kedudukan timpalan. Okay, next. Okey, cara-cara mengentuk ataupun membuang sangga ataupun jermang tadi tu. Ataupun dia punya slug tadi tu. Maksudnya bila kamu ambil tu, kedudukan kamu ni, kamu di belakang dia lah. Ni klip kamu ni depan, kamu di belakang dia. Dan kamu punya kamu punya hammer tadi tu, chipping hammer, kita panggil dia chipping hammer. Depan dia ada luncup gitu. Contohlah. Sini contoh kata ni chipping hammer. Ada luncup itu. So daripada kamu ni tolak supaya dia ke depan. Kalau kamu ketuk macam ini, dia bersepai-sepai. Tahu bersepai-sepai tu, walaupun dia dah, lepas kamu welding tu, dia dah tak ada nampak dia punya kesan bara panas dia tu. Tapi bila kamu lepas habis welding tu, kamu terus ketuk dia panas tu. Maksudnya dia punya serpihan sangga tadi ataupun dia punya slug tadi tu, dia panas, dia boleh menyebabkan melecur. Jadi pasal cara ketuk dia mesti ke depan lah, supaya abuk tu dia punya sangga tadi tu tak kena kepada bahagian kita, dia akan ke depan. Okey Tapi kalau kamu nak rasa dia punya panas dia, ketuk je lah. Ingat ni bau panas dunia Ni bau panas dunia orang ni. Okey. So ni cara ketuk. Nampak dia nak macam main pegang kayu snooker ni. Nampak gaya dia macam pegang kayu snooker. Dia ketuk ke depan tu. Okay, next. Okay, lepas kamu dah ketuk, kamu kena gunakan berus dawai lah untuk kamu buang lebihan sangga yang masih ada. Bersihkan dia, kilatkan dia lah. Nampak dia lagi, kemas. Pastikan semua sangga yang betul-betul permukaan kumai tadi tu dibuang sepenuhnya. Kita nak nampakkan kumai tu, sisik kumai tu. Cantik ke kamu buat kan, halus ke, tak halus ke. Okay, next. Tips menilai kumai yang baik. Ni kumai yang baik lah ni. Okay, kalau kamu tengok ni yang atas ni, dia macam dia punya kelonsong. Dia punya kelonsong. Dari ulat jadi kepompong. Lepas tu bila kepompong dia nak jadi apa? Dan jenis rama-rama, dia akan buang kelonsong dia. Bila malam, kepompong pecah. Ni dia kepompong dah pecah dah ni. Kepompong ni yang memberi perlindungan kepada ni lah tadi tu. Ini yang kita katakan tadi dia punya apa nama tu? Seperti apa nama ni? Pelindung dia ni, shield dia ni. So ni dia punya apa nama tu? Kumai dia lah. Ni jermang dia, ni kumai dia. Ni slug dia ni. Ni kumai dia ni. Nampak dia wedding cantik. Bila wedding, ni saya nak beritahu tips ni. Bila kamu set api dengan baik, kamu buat sudut dengan cantik, kamu jaga dia punya gap dia, kemudian kamu jaga dia punya kelajuan dia, dia akan jadi jermang ni, dia akan jadi sebatang sini, dia tak pecah-pecah. Saya silap nanti dia boleh terangkat. Maksudnya wedding kamu ni sini, dia ni dia terangkat. Dia lepas siap welding ni belum habis lagi, depan dia dah dia dah berjongkit dah. Kalau kamu tengok itu yang memang terbaik. Cantik. Okay, kalau kamu tengok yang dekat gambar yang nombor 2 ni,
Gambar yang nombor 2 ni pun cantik. Nampak? Halus je. Dia punya jarak dia sekata. Jarak dia sekata, tinggi dia pun sekata. Cuma dekat belakang ni biasanya dia akan tolak ke depan ni. Tu dia jadi terbonjol sikit. Dia dah habis, dia tolak ke depan. Okey, lebar kumai 2,5 diameter batang rod. Lebih sikit lah. Okey, ombak kumai dia mesti sekata ni ombak dia ni. Kemudian ketinggian kumai ni seragam. Tinggi ni. Ni yang ni dengan dia punya workpiece ni, plate ni dengan tinggi ni semua sama. Semua sama. Tinggi dia semua sama. Daripada depan sampai belakang sama. Ini memang dia betul-betul yang tak mustahil student kita yang saya pernah ajar tak pernah pegang welding, tak pernah tahu tentang welding, kita ajar dia boleh buat, boleh cantik. Dia buat cantik, dia buat jadi. Dia buat jadi, kemas. Jadi saya pun takkan nak bagi dia markah tak kemas kot, sebab dia dah bagi kemas, saya bagilah markah yang kemas. Sebab apa? Sebab dia selalu buat latihan. Memang berpeluh-peluh, memang kerja dia ni memang lasak. Kamu kena potong besi, kadang kena grinding. Tapi hasil dia tu, ilmu yang kita nak tu. Okey. Satu lagi, tips mengimpal. Nampak? Tips mengimpal ni standard lah. Pastikan arus yang digunakan adalah yang bersesuaian dengan elektrod. Nampak? Sekiranya kalau elektrod tu 6 macam yang tadi ni, 6 E603 ni dia punya M yang digunakan, arus yang digunakan lebih kurang dalam 90 ke 120. Kalau macam saya dekat rumah, saya ada buat projek sikit, nak welding tu, gunakan besi nipis. Kadang saya gunakan besi nipis, kadang kita nak welding rangka body basikal lah apalah. Saya gunakan yang 2.6 mm. Arus tu lebih kurang saya gunakan dalam 40 ke 50 saja. Kalau kita gunakan lebih tinggi, dia akan jadi berlubang. Dia akan berlubang. Kalau kita gunakan api terlalu perlahan, kalau saya letak contoh kata 20 lah ataupun 30, dia melekat nanti. Dia melekat, dan api tu antara jejak dengan tak jejak. Okey. Next. Apa lagi? Okey, pastikan arus yang digunakan bersesuaian dengan elektron yang digunakan. Nombor 2, pastikan sudut elektrod, arka dan jarak arka sentiasa dipatuhi. Ini yang kena combination antara sudut, jarak dan juga kelajuan. Yang ketiga ni, pastikan kelajuan mengimpal. Ini combination antara 2 dan 3 ni, ini yang menentukan hasil kerja kamu ni. Hasil kerja kamu ni kemas ataupun tidak. Jadi perlu saya ingatkan, latihan kena selalu buat. Kalau kamu rasa sudut kamu baik, jarak kamu tak baik, betulkan jarak. Sesi 2. Sebab bila dia dah melebur tu, kamu bila kita touching, dia melebur tu, antara kita nak turunkan dia dengan nak jalankan dia tu, kita kena sama. Turunkan sikit, jalankan sikit, turunkan sikit, jalankan sikit, turunkan sikit, jalankan sikit. Tu yang ada setengahnya dia orang kira, dia on count. Maksudnya dia kira macam mana? Masa dia touch tu, dia kira 1, 2 baru gerakkan, 1, 2 dia turunkan, dia gerakkan, 1, 2 dia turun, dia gerakkan, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu mula. Tapi bila dah lama tak payah 1, 2 pun. Kau touch je tu, jalan je. Terus jadi je. Tapi memang kena perlukan latihan. Kita ada 2 biji mesin di bengkel. So saya rasa tak ada masalah kalau kamu nak buat latihan ataupun nak buat terus buat kepada dia punya ujian dia ni. So tu tak ada masalah. Ada 2 biji mesin, memang heavy duty. Mesin tu memang lasak lah. Okay. So saya cakap tadi arus, kemudian sudut elektrod dan juga kelajuan timpalan. Okay. Itu sahaja untuk teknik-teknik kita penerangan tentang SMAU. Penerangan tentang SMAU. So kat sini kamu dah faham konsep asas dia, teknik timpalan, macam teknik nak gunakan, buat aliran kumai dengan baik, kelajuan apa semua, dan menghasilkan aliran kumai yang baik. Okey. Alhamdulillah dah selesai. Dekat 40 minit. 10.30, 11
10.30 tadi kita start 10.45, 10.40 lebih kurang, okey sejam. Tu petua cikgu saya main ikut. Dia kata apa? Belajar ni sejam kita kena break. Kalau tidak, kamu teringat kamu punya lemang, besok nanti petang nak buka apa. Kan? Kan? Tadi pagi tak sahur menyesal. Tahu makan aku apa? Coklat kat tahu bubuk tu. Dan mungkin orang tak tahu. Okey. Boleh kamu unmute kamu punya voice tu. So kamu boleh tanya saja apa yang rasa kamu nak tanyalah. Cik, wedding ni perlu boleh tak kita buat berdua? Buat berdua boleh, satu buat, satu tengok. Maksudnya seorang buat timpal, jalankan buat timpal, seorang lagi tengok. Dia lepas tu tukar pula, seorang tengok tu. Dan kawan yang tengok tu pula biasanya saya tunjukkan. Kawan yang tengok tu dia cakap, "Oi, sudut kau, sudut." Nanti kau tengok apa tu? Oh, dia betul kau sudut. Oh, jarak. Oi, rendahkan sikit. Oi, laju, jangan laju sangat. Tapi biasanya dia dah tak dengar dah. Bila dia dah tekan tu dia dah tak dengar dah. Kawan dia cakap apa? Lantak kau lah, aku buat juga. Dia buat juga. Memang jadi macam cacing. Confirm, kamu tak akan boleh dapat macam gini first. Kalau yang tak pernah pengarut ni, confirm. Tak akan jadi. Ini saya rasa pelit yang kelima ke. Keempat ke kelima ni saya rasa budak ni. Sebab kamu buat depan belakang. Kamu buat 6 line. Saya boleh terima 4 line. 2 line reject, saya boleh terima lagi. Tapi 4 line ni saya nak akan jadi yang perfect. Okey, nampak tak? Dia buat ni. Ni siapa nama dia ni? Ni nama dia Amar. Ni semester 2 kamu ni. Nampak? Dia buat cantik. Semua tinggi cantik, semua cantik. Cuma ada satu ni yang kurus sikit. Mungkin dia pakai rod yang kecil, saya tak pastilah. Ataupun tak, dia pakai rod yang sama tapi dia terlalu condong. Yang atas ni. Ni halus sikit. Tapi tak apalah, lain semua saya tengok dia buat cantik. Kalau sambungan kimbi ni, T yang kamu buat ni nanti ni, bila kamu nak buat ni nanti ni, dia akan ada sudutkan sikit lah. Dia ada kenakan satu F dulu. Plate cutter. Kalau kamu tengok nampak. Ini kalau masuk welding dah boleh dah. Siapa nama dia ni? Irfan ni nampak. Kerja dia kemas. Tapi nak jadikan dia macam ini, saya tak tahulah ni pelit yang ke-6 ke ke-7 dia buat. Nampak? Depan belakang kemas. Saya pun takkanlah saya nak bagi markah 80. Bohong lah. Kalau kita potong, sebab kalau nak test ni kita kena potong ni. Supaya kita boleh tahu dia punya timpalan dia ni. Dia buat kemas. Dan benda ni tak mustahil, kamu pun boleh buat. Tapi jangan banyak main lah. Buat mesti pakai, kalau nak hantar welding ni, biasa saya akan tanya lah, kalau macam ni dia memang buat pakai tangan lah. Kalau kamu rasa nak hantar, kalau tak jadi macam ni, biasanya saya akan tanya lah, ni kamu buat pakai tangan ke pakai kaki. Tu biasalah tu, pakai tangan ke pakai kaki, ada dua. Okey, tu saja. Ada apa nak tanya setakat ni? So habislah selesai untuk subjek welding. Kemudian next subjek kita akan belajar welding juga. Tapi welding MIG. Metal Inert Gas. Yang macam sini-sini kamu buat tu. Oi, seronok dia buat tu. Dia main tembak tu. Macam dah pro je sini-sini tu. Ni betul tak? Kan? Kamu tengok dia buat projek apa semua tu. Tu dia gunakan MIG. Okey. Saya akan bagi kamu satu tugasan. Bukan tugasan lah, dia bentuk kuis lah, soal jawab. Subjektif sikit dengan objektif. Mungkin saya akan forward pada hari Khamis, insyaAllah. So kamu boleh jawab online je. Sekarang ni kita zaman dah teknologi, zaman kita dah canggih. Apa barang kan kita kena ni, kita buat dalam PC je. Okey, siapa nak tanya? Boleh tanya? Aiman, ada nak tanya? Soalan susah tak? Soalan dia senang. Soalan dia senang. Serius, soalan dia senang. Jawapan dia susah sikit. Itu biasa. Soalan dia lebih kurang dalam 15 ke 20 soalan saya setting. Subjektif mungkin ada 2 soalan je. Itu pun saya
kamu kena baca sikit tentang apa nama tu, gambar dia lah. Mungkin akan keluar gambar tentang SMAU punya komponen ataupun tentang rod, tentang rod ni. Masa dia melebur tu, gambar-gambar dia tu. Ni gambar ni ada kolam cairan, ni dia punya slug dia, ni dia punya apa nama tu, dia punya rod dia, macam tu. Tak sabar ni, saya pun tak sabar nak suruh kamu welding ni. Sebab apa saya nak tengok kamu bekerja kuat, pecah peluh. Sebab saya rasa lemak-lemak korang PKP, lemak PKP lah kalau saya panggil tu. Lemak PKP ni semua memang dah sebatu lah. Memang dia dah melekat dekat dalam diri kamu ni. Yang kita nak hancurkan lemak-lemak tu, bahaya. Sebab apa? Kolesterol. Kan? Betul tak? Betul. Okey. So saya cuba tu yang saya cek lah. Kalau tak ada soalan, kita tengok chat ada tak kalau kamu nak tanya soalan apa-apa. Okay, kita nak just nak maklumkan attendance sila isi dekat form yang saya bagi dalam grup WhatsApp. Attendance isi, jangan tak isi. Macam sia-sia je kamu dengar ni. Isi. Sebab kadang-kadang benda ni saya akan tengok lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang nampak macam benda ni tak penting. Tapi pada saya dia penting sebab apa? Sebab saya biasanya saya suka tengok komitmen pelajar. Kalau komitmen kamu bersungguh, saya akan beri kamu lebih. Kalau kamu sederhana, biasa-biasa je lah. Apa saya nak bagi lebih? Sebab kamu jenis yang suka biasa. Jadi kita biasa. Kalau kamu rasa komitmen kamu bagus, kita akan bagi yang lebih bagus. InsyaAllah. Kan? Sebab saya lebih suka kamu tunjukkan sikap kamu yang belajar tu. Okey. Adik Sabri ada? Adik Sabri. Adik Sabri siapa? Putra. Ada adik Sabri kat sini? Cuba munculkan diri. Oh tu. Oh, adik Sabri. Okey, so far sebelum ni untuk projeknya ni kita sembang luar daripada tajuk lah. So sampai tadi tu kamu dah faham. Kalau tak faham, kamu boleh check personal dengan saya, tanya. So far projek kamu fitting sebelum ni saya tengok kamu buat bagus. Banyak yang cantik, banyak yang ikut spek. Cuma kita tak sempat, baru sempat potong besi je lah yang tu hari tu. Kalau tak kita dah masuk milling terus welding. Ataupun milling dan welding kita buat sekali serentak tu hari tu. Kita pecah pada 2 grup. Turning, welding, milling, welding. Kita pecah 3 grup. Turning, milling and welding. 3 tu. Tapi disebabkan jelah benda nak jadi PKP ni, so tak apa. Tu yang saya nak tanya, kalau siapa yang duduk Muar, saya boleh invite, saya boleh ajar dia welding di rumah saya. Cuma saya nak confirmkan dia setuju ke tidak. Kalau tak setuju, tak ada masalah. Tapi kalau kamu boleh bagikan masa, saya akan buat di rumah saya, buat praktikal ni, projek ni. Ni, ni. Saya akan sediakan peralatan. Kamu just bawa badan saja. Kelas mungkin lebih kurang dalam sejam, sejam setengah tu settle. Saya tak nak ambil masa yang terlalu lama. Kalau boleh, kalau yang Muar tu lah, saya bajet macam Abang Long dengan adik dia mungkin boleh buat. Boleh datang. Saya akan bincang balik lah macam mana. Kalau dia boleh buat. Sebab bila dia dah buat, dia dah terror, bukan dia dah terror lah, dia dah boleh buat. Bila naik ni nanti habis PKP, dia dah boleh train kawan-kawan dia. Saya boleh, saya ajar. Saya tunjukkan. Mana yang dah tahu, yang saya dah train awal tu, dia boleh. Kita ada 2 set mesin, saya tak boleh nak tunjuk dua-dua. Mungkin sebelah tu kawan tu boleh tolong tengokkan macam mana. Okey. Angguk, boleh ke tak boleh? Boleh. Orang ni aduh. Banyak tidur orang ni tau, bulan Ramadan ni. Banyak tidur. Banyak tidur ke banyak buat kerja? Masing-masing takut nak jawab. Yelah, kalau jawab dia cakap kau ngajar pula, betul tak? Dia jangan jawab, dengar je. Banyak buat kerja. Oh, nak juga jawab. Okey, banyak buat kerja bagus, alhamdulillah. Okay. Supplier plastik hitam. Siapa nak makan plastik hitam tu? Dalam plastik.
Ada. Yang satu ada buat perang tak senonoh pakai geng plastik hitam ni. Macam satu nak tanya juga. Kalau ada aku nak well-kan sikit mulut. Aku nak well-kan sikit dia punya ni. Mulut dia kan. Lidah dia sikit dia, cecah sikit dia tengok. Panas ke tak panas? Okey, so sekarang ni ada berapa orang Ada 9 orang Kakak mana kakak? Saya Tak nampak pun muncul gambar. kejap. Oh, kakak tengah tidur. Tak. Okey. Nampak apa muka kakak? Ingat tadi tengah godak kuih bahulu ke apa ke? Tak Tak. Ke makan dah siapkan untuk berbuka puasa lepas Zuhur ni? Tak juga. Okeylah. Lambat lagi. Oh, ya, lambat lagi Okey, so 9 orang ni. Alhamdulillah lah. Kita ada berapa orang semua sekali? 14 Kelas kamu 14 kan? 9, 10, 11, 12, 14. So 5 orang tak ada Okey, tak apalah yang 5 orang tu nanti kamu mungkin salam lah kat dia. Saya ada forwardkan slide ni. So dia orang baca ataupun okey. Dan kalau boleh kalau kamu ada masa, kamu buka YouTube. Biasanya kamu buka YouTube tengok movie je kan? Ataupun tengok benda entah apa-apa kan? Okay, buka YouTube, kamu buka channel type kat situ Basic Welding, SMAW ataupun Arka Basic Welding. Nanti kamu akan tengok dia punya api. Sebab kalau saya nak tunjukkan amali nanti, saya takut tak nampak. Sebab dia nak kena kamera, mungkin kamera khas lah. Sebab bila kita leburkan tu, dia punya api dia tu kuat sangat, cahaya dia tu. Saya takut tak boleh nak nampak nanti. Jadi kalau dalam YouTube tu dia dah tunjukkan api dia tu. Antara plate dengan api tu nanti dia tunjukkan jarak dia macam mana. Sebab apa, bila dia dah lebur kan, satu masalah student ni apabila dia masa dia welding tu, bila dia dah touch kat sini, dia dah lebur, dia tak nak turunkan ni, rod ni dia tak nak turunkan, dia tergantung gitu. Bila tergantung, api dia besar lah, api dia kuat. Bila api dia kuat, sputter tu banyak, kecil tadi tu, masalah. Tak apalah, nanti kalau habis insyaAllah kita doakan masa PKP ni habis selamat. Saya pun tak sabar ni nak mengajar ni. Kamu nak tunjukkan cara-cara kamu welding ni. Sebab jelah kita kena bersabar lah. Okey. Ada apa nak tanya? Yang ni siapa nama? Iqbal Mak tapi tak nampak Ya, ikut. Afiq. Afiq. Ni siapa lagi ni? Syah. Yang ni Hazizi. Pusra Azizan. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kejap. Okey, just nak maklumkan untuk kawan-kawan yang dapat masuk kelas kita pada pagi ni, mungkin ada beberapa kekurangan yang kita ataupun mungkin diorang limited internet tak dapat masuk. Jadi insyaAllah untuk kelas kita begini dah ada record. Kalau masuk ke YouTube okay, untuk kelas 3 bulan nanti saya akan maklumkan dari semasa-semasa bila start kita nak buat penasah. Okay. Tadi kita akan fokus dulu pada sikit saya. Dan insyaAllah minggu depan kalau kesempatan kita kelas macam kelasnya kita tadi, kita akan sambung kelas Jimau kan. Kelas harimau Jimau. Oleh dia Jimau. Jadi Smau. Lepas Smau, Jimau, Lemau. Jimau. Lepas tu akan Lemau lah. Lemau terus. Lemau. Okey. Jadi saya kata saja saya tak ada apa. Jadi kita sudahi dengan kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah sampai buka pada hari ini dan juga malam Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.